Perbelanjaan yang didorong oleh perayaan akan menyokong pertumbuhan positif sektor peruncitan pada separuh kedua tahun ini. Pada masa yang sama, kebimbangan terhadap faktor luaran yang berpanjangan boleh juga menjejaskan sentimen kuasa beli pengguna. Sempena sambutan Deepavali hari ini, BIS Malaysia membawa anda memahami konteks limpahan ekonomi musim perayaan. Teruskan bersama saya, Hazel Desmond, untuk 30 minit yang berikutnya. Salam keluarga Malaysia, ini BIS Malaysia, edisi Isnin 24 Oktober 2022. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami melalui saluran berita RTM selain Facebook dan YouTube Live BIS Malaysia. Kami mulakan BIS Malaysia dengan berita pilihan penerbit. Pelancongan Islam perlu diiktiraf dan diberi sokongan sama seperti industri pelancongan lain. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia antaranya melibatkan pengguna dasar, pihak berkuasa, lembaga pelancongan, pihak berkepentingan, pelabur dan media. Documented in the National Tourism Policy or NTP 2020 to 2030, the nation's roadmap for tourism prosperity, backed by carefully planned transformative strategies that include strengthening governance capacity, creating special tourism investment zones, embracing smart tourism, enhancing demand sophistication, practicing sustainable and responsible tourism, and upskilling of human capital. Beliau berucap pada persidangan pelancongan Islam Dunia WITC kali ketiga baru-baru ini di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC. Persidangan tersebut memberi peluang untuk memperkasa pelancongan Islam bagi melengkapkan lagi industri pelancongan dan ekonomi negara. Dana permodalan semula PKS bernilai 600 juta ringgit yang diperkenal pada bajet 2022 kini boleh dimanfaatkan oleh usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat COVID-19. Dana tersebut menawarkan pelaburan ekuiti sehingga 5 juta ringgit kepada usahawan yang layak. Sebagai nilai tambah, usahawan akan mengikuti program Ekuiti Malaysia oleh Centre for Entrepreneur Development and Research Sdn Bhd. Mereka akan dinilai menggunakan aplikasi Enterprise Life Cycle Scoring Assessment ELSA bagi laporan prestasi terkini. ELSA ini akan melihat dari segi apakah gap yang SME itu ada dan bagaimanakah SME ini dapat dibantu dari segi bukan saja dari segi pendanaan equity tadi tetapi juga capacity building. Kalau pembiayaan biasa adalah seperti capacity building itu adalah tidak wajib lah kan. Tapi kalau program ini kami mengharuskan mereka mengikuti program ELSA tadi agar kita dapat menilai dan observe atau monitor progress PKS berkenaan. Baik, menyusul selepas ini limpahan ekonomi musim perayaan. Kami akan kongsikan sudut pandang pemerhati ekonomi seketika nanti.
Malaysia adalah sebuah negara yang terkenal dengan kemajemukan rakyat yang meraihkan kepelbagaian budaya dan juga perayaan. Penduduk yang berbilang kaum ini akan menyambut pelbagai jenis perayaan sepanjang tahun dalam keadaan meriah serta muhibah. Dalam setiap perayaan, tradisi mengadakan rumah terbuka telah memberi peluang kepada pelbagai kaum untuk saling mengunjungi antara satu sama lain bagi memeriahkan perayaan tersebut. Setiap kali musim perayaan, sama ada sambutan Aidilfitri, Aidiladha, Raya Cina, Deepawali dan perayaan kepercayaan lain di Malaysia akan mengembangkan ekonomi tempatan terutama dalam sektor makanan, pakaian, pengangkutan, restoran dan hotel dan barangan-barangan lain. Walaupun kini negara dan global dilanda krisis ekonomi dari sudut inflasi, sambutan perayaan ini akan membantu semula kerancakan jual beli barangan tempatan dan juga barangan antarabangsa. Namun intervensi kerajaan dan juga sektor swasta sangat penting untuk memastikan bekalan barangan keperluan dan juga harga barangan asas dapat dikawal tanpa sebarang masalah kenaikan harga barangan keperluan. Sempena sambutan Deepavali, pasti ramai para peniaga telah pun mampu menarik nafas lega apabila premis mereka dibanjiri keluarga Malaysia, terutamanya penganut agama Hindu sejak awal Oktober. Sama ada untuk mencari pakaian baharu, aksesori ataupun kuih seperti muruku dan manisan. Ada yang mengukur kemeriahan sesuatu perayaan berpandukan kedudukan ekonomi. Jika perayaan sesuatu tahun itu disambut dalam suasana ekonomi yang menggalakkan, perayaan itu pasti menjadi lebih meriah disebabkan kemampuan berbelanja lebih tinggi dan begitu juga jika sebaliknya. Sempena sambutan Deepavali hari ini, Bualbis membawa anda memahami konteks limpahan ekonomi musim perayaan. Dan bagi mengupas topik ini bersama saya di studio, teknologis Dr. Kesavan Nalalutan, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dr. Kesavan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Mungkin juga sibuk meraihkan perayaan Deepavali bersama keluarga, tetapi sempat juga bersama kami di studio pada tengah hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kalau boleh kita mulakan Dr. Kesavan dengan melihat bagaimana pemerhatian doktor apabila kita bercakap mengenai signifikannya kepelbagaian sambutan di Malaysia dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya selepas pasca pandemik ini. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi Bisnes Malaysia pada hari perayaan ini. So kita nak melihat kepada signifikan positif kepada ekonomi. Kita nampak ialah adalah signifikan yang positif. Okey, kenapa positif ialah negara kita memang boleh katakan memang majmuk. Ya, kerana kita ada agama Melayu, Cina, India. So kita mengekalkan keharmonian dekat negara kita. So apabila kita meraihkan Tahun Bercina, Hari Raya, Deepawali, di mana perayaan itu dia jadi kepada semua warga negara Malaysia yang memang melambangkan keluarga Malaysia. So apa yang kita boleh nampak dari segi keharmonian apabila kita mengunjungi kepada rumah mereka. So kita mempelajari budaya mereka dan kita akan boleh katakan menghormati mereka. So apabila kita menghormati satu sama lain, berbilang kaum, so kita boleh nampak ialah tiada ada sifat diskriminasi di antara kalangan kaum. So dekat sini kita berani boleh membeli pergi kedai orang Melayu ke ataupun kita pergi kedai Cina kita membeli ke. Di samping itu kita memang membantu dari segi ekonomi. So dekat sini kita nampak ialah semasa perayaan. So sebagai contoh, masa Deepawali mungkin ada pengunjung yang datang ke rumah, dia pakai kurta ke, gaya Bollywood. So dekat sana dia still menyumbang, bukan sahaja penganut Hindu saja pakai baju masa perayaan. So yang lain pun dia
gunakan. So dari segi sana saya boleh nampak is a significant positif semasa perayaan. Ya. Even saya sendiri pun saya ada baju Melayu. Ya. Pernah saya membeli pergi mengunjungi pergi rumah terbuka, saya pakai baju Melayu. So that means saya sendiri pun walaupun saya agama Hindu, saya still menyumbang. So itu yang boleh katakan is a significant yang positif. Ya, kalau doktor boleh, Kesafan boleh berikan lebih banyak perincian ataupun contoh apa antara kesan limpahan positif di sebalik sambutan perayaan ini? Okey, yang kita boleh lagi boleh katakan mendalami support ialah apabila kita tahu ialah membuat persiapan. Ya, bila persiapan sebelum raya. Okey, sebelum raya kita terpaksa berbelanja untuk kemaskan rumah. So bila kemas rumah kita perlu mengecat rumah seolah baru pasal kita nak tunggu untuk perayaan. Persiapan tu mungkin kita sudah ambil 2 minggu lebih awal, ada yang ambil sebulan, mereka sudah bersedia. Sudah ada perbelanjaan mereka sudah diletakkan. So apabila mereka nak buat tu mereka kena belanja untuk mengecat rumah, buat kuih. Lepas tu membeli pakaian baru. Ini memang bila katakan pakaian memang akan selalu jadi boleh tekan topik hangat. Kerana sekarang kalau kita pastikan setiap kali perayaan, tak kisah dia Hari Raya, Tahun Baru Cina ataupun Deepawali, sudah ada satu trend tema. So hari ini katakan perayaan kali ini kita nak tema purple. So mereka kena order baju memang purple. Semua katakan family member dia memang ada 5 orang atau 6 orang. Semua tema sama. Ya, Dr. Kesavan dan keluarga juga begitu tahun ini? Memang. So saya sebelum ini pun memang sudah ada kerana sebelum ini masa pandemik. 2 tahun memang kita tak keluar, kita tak belanja. So I pun pernah sedikit berbala dengan isteri saya. So dekat sini kerana 2 tahun dia kata tidak membeli baju baru untuk anak. So kali ini dia kata kena. Semua all out Semua kena all out. So dari segi saya kata saya hanya pentingkan bagaimana pengurusan wang. So apa perlu tak kita beli baju baru. Tapi bagi pihak dia kata kena. So perlu, wajib. Wajib. Kerana sebelum ni 2 tahun kita tak ada spend duit pun. So kena tempah baju. So dari segi saya punya motif dia kata bagaimana kita nak spend. So terpaksa mengalah. Mengasah okey tak apa untuk anak spend, tapi lepas ini kita kena tengok ada tak dia punya beli baju baru tu dia boleh gunakan lagi boleh gunakan untuk event lain. Begitu kerana kadang-kadang kita nampak dia macam masa perayaan Deepawali ada yang gaya macam Bollywood. So benda tu kita boleh pakai kepada satu event-event yang tertentu sahaja. Dekat sana kita boleh katakan kena bijak belanja. So bila ada kita punya aktiviti sebegini, apabila kita belanja, kita boleh katakan kita bagi satu sokongan kepada industri. Contoh dia kepada tukang jahit, dia tekstil kan. Kita bantu pasal kita nak buat walau katakan custom made satu family member kemudian nak jahit. Kita tak boleh beli terus dekat mana-mana pasar raya kerana saiz yang tak dapat. Kerana kita nak satu tema kan. So kita kena belanja and kita akan membantu indirectly kepada ekonomi. Itu satu contoh. Lepas tu kalau kadang-kadang kita buat satu lagi ialah kuih. Kuih kan ataupun kita sudah dewasa kita kurang. Tapi kalau ada kanak-kanak dekat ada rumah mereka memang minat kuih-muih nak buat tu. So itu kadang-kadang kita buat ataupun kita tempah. Bila tempah macam tadi katakan ada yang sanggup ambil order buat muruku. Buat kuih manisan. So yang ini memang ada kepakaran dia, bukan semua orang boleh buat. So bila kita order dan kita kena belanja membantu mereka juga. So itu dia pergi kepada industri pemakanan. So ini semua bila ada aktiviti sebegini dia nampak kita manfaat apabila perayaan bukan saja Deepawali. Masa hari raya pun sama, Tahun Baru Cina pun sama, dia kena belanja. Itu yang saya katakan antara kesan positif. Doktor menyebut mengenai sektor tekstil, sektor makanan, jualan makanan, muruku, kuih-muih yang mendapat lonjakan positif daripada bukan sahaja sambutan perayaan seperti Deepawali, malah perayaan-perayaan lain, perayaan utama di Malaysia ini. Mungkin ada juga sektor-sektor lain yang doktor pada pemerhatian doktor, contohnya mungkin sektor perhotelan ataupun aktiviti pelancongan terutamanya pada musim perayaan. Ya, betul. Itu satu lagi boleh katakan satu trend apabila kita
boleh katakan sebelum ini 2 tahun, kita sekarang suka bandingkan dengan pandemik, sekarang sudah endemik. Ada kalangan, katakan kita dah 2 tahun tidak sambut bersama keluarga, dia mungkin mereka kata antara keluarga yang dekat, saudara mara, jom kita sambut Deepawali pergi suatu tempat. Mungkin contoh dia kepada resort Formosa dekat Melaka ke, dia ambil satu rumah, kita celebrate dekat sana. So semua saudara mara kumpul. Kerana sebelum ini tiada satu hubungan selama 2 tahun. So lagi mengeratkan hubungan di antara saudara mara. So dari segi sana, bila pergerakan itu, dia menyumbang kepada sektor pelancongan. Pelancongan juga. And then satu lagi kita boleh nampak ialah kerana macam tadi kata negara kita memang majmuk. Luar negara, warga asing, mereka akan tunggu kerana 2 tahun sebelum ni mereka tidak menghayati macam mana kali ini suasana Deepawali ke dekat sini. Mereka akan mungkin sanggup datang negara kita dan menyambut Deepawali bersama dengan kita. Mungkin mereka pun akan tunggu juga di mana ada rumah terbuka. So kita boleh nampak warga Amerika Syarikat, warga orang putih, dia pakai kurta, gaya Bollywood, dia turun. Mereka rasa benda tu satu keharmonian negara kita. Memang negara lain susah nak dapat. So negara itu adalah satu keunikan negara kita. Itu yang antara sektor yang mendapat lonjakan positif daripada sambutan perayaan apa yang disebutkan oleh Dr. Kesavan tadi, industri tekstil, juga industri makanan, juga sektor perhotelan, aktiviti pengangkutan dan juga pelancongan domestik juga meningkat dalam setiap kali musim perayaan. Baik, itu adalah perkongsian mengenai limpahan ekonomi sempena dengan musim perayaan. Lebih banyak perkongsian selepas ini, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam BIS Malaysia hari ini, dan segmen Bual BIS hari ini mengupas topik limpahan ekonomi musim perayaan. Di studio bersama saya, teknologis Dr. Kesavan Nalalutan, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi dari Universiti Sultan Idris, UPSI. Dr. Kesavan, kalau kita lihat antara lokasi yang wajib dikunjungi bagi kebanyakan, kalau di Kuala Lumpur inilah pastinya lokasi tumpuan Brickfields, ada juga di Little India. Lokasi ini memang menjadi pilihan juga untuk orang dari luar Kuala Lumpur untuk memberi barang keperluan. Tapi saya nak tanya dekat Dr. Kesavan ni, ada tak lokasi-lokasi lain yang juga jadi lokasi tumpuan buat Dr. Kesavan sekeluarga? Memang ada. Selain daripada Kelang, dekat Kelang, Jalan Tunku Kelana. Tunku Kelana pun memang selalu jadi tumpuan. So sebelum ini, semasa Deepawali, seminggu mereka akan tutup jalan. So ada banyak gerai dibuka dekat sana. Dibuka, so micro SME punya peniaga, mereka buat kedai secara runcitan. So sebelum Deepawali memang boleh katakan jalan itu memang meriah. Meriah. So mereka akan bawa, dia kan macam gaya Bollywood, kita ada Medi, Inai. Itu pun sudah jadi salah satu perniagaan. Itu services kan. Itu durian runtuh dalam ketika musim perayaan. Betul. And then kuih muih, lepas tu bunga api. So ini pun sudah jadi salah satu trend. So kalau dekat area Klang Valley, kita bolehkan selain daripada Brickfield, boleh katakan Jalan Tunku Kelana. Memang boleh katakan meriah. Meriah. Kadang-kadang walaupun kita sudah membeli belah untuk masa Deepawali, kadang-kadang kita akan turun untuk boleh katakan cuci mata. Cuci mata ataupun boleh katakan kita ada trend last minute shopping. Mesti ada, mesti Saat mereka ada. akhir, Mungkin ada yang kata sebelum Deepawali mungkin ada dapat hot sale dengan diskaun yang banyak ke. So
boleh katakan benda tu memang satu boleh katakan happiness Okey. sebelum Deepawali. Ya, Akan walaupun sesak tetap juga nak tetap juga mereka bersama akan bersesak-sesak untuk dia berbelanja akan di saat bawa akhir. juga supaya Ya. itu sudah jadi dalam kita punya trend Ya. dan kita akan bantu kepada peniaga juga Ya, last minute. ya, Kerana ya. sekarang dengan kesibukan kita semua untuk mencari pendapatan, kita tak ada masa dekat rumah Ya. benda ni. So sometimes kita terpaksa dapatkan daripada peniaga-peniaga. Ya. Dr. Kesavan melihat dalam fasa peralihan ke endemik di Malaysia ini, apa mungkin ada pemerhatian, mungkin ada sesuatu yang luar biasa kalau dilihatkan dari segi mood berbelanja ataupun sentimen pengguna itu sendiri, terutamanya pada Deepawali kali ini? Memang kali ini memang ada sentimen kalau dari segi keluarga saya pun 2 tahun sudah pandemik. Ya. Tak belanja. Ya. So kali ini something special kerana Deepawali kita katakan ialah dari dapat kemenangan daripada kejahatan, dia punya asal filosofi benda tu. So kita kena celebrate. Tak boleh katakan kurang belanja ke. Dia kena celebrate. So kita kena belanja. Baju kena baru. Okey. So kuih kena ada. Kena cat rumah. So kalau ada perabot lama kena buang. Ya. So bila ada perbelanjaan dia akan membantu. Tetapi sebagai pengguna kita kena bijak dan berbelanja. Ya. Kalau sekira macam contoh perabot tu memang sudah usang, sudah tak boleh pakai, bolehlah tukar. Kalau benda tu boleh digunakan, boleh proceed saja, tak perlu tukar. Ya. Untuk kalau cat sudah lama sudah pudar dan terpaksa kena cat dah sampai masa, boleh gunakan alasan masa perayaan I dah belanja. Ya. Tak semestinya baru setahun lepas masa pandemik I sudah cat, untuk Deepawali kita nak cat lagi sekali. Ya. So kita rasa itu something yang boleh katakan tak perlulah. Ya. So dia kena jimat belanja. Even kalau kita nak membeli kuih-muih masa Deepawali nanti, pengguna kita ada rumah terbuka. Ya. So kita perlu ambil kira Ya. berapa pengunjung, ambil kira ada tak perlu tak sesuai kuih ni. Kadang-kadang kita order berlebihan. Ya. So nanti Pembaziran. akan bazir. Kita boleh Dr. nampak Kesavan dekat melihat ada tak mungkin ada trend membuat perbandingan harga secara dalam talian. Apabila dah pergi ke kedai tu kita tetap juga nak meninjau harga yang ditawarkan dalam talian. Itu sudah jadi kita punya budaya sekarang. Saya boleh katakan budaya sekarang. Ya. Kan? Kalau sebelum kita nak beli sesuatu harga, sebelum kita nak pergi kedai pun, kita dah cek dekat talian dah. Ada tak harga ini berpatutan. Ya, dan mulakan tawar-menawar dengan peruncit. Peruncit, lepas tu dekat peruncit dia menunjukkan, kenapa saya dapat daripada talian, saya dapat lagi murah. Ya. Kenapa kamu letakkan harga sebegini? Ya. So dia ada perbalahan, benda tu akan still ada berlaku. Ya. Tetapi kerana kita tak boleh kata masa pandemik kita sudah belajar dengan penggunaan dalam talian. Ya. So dekat sana memang sudah jadi mereka mula sema harga sebelum berbelanja. Ya. So ini pun akan terjadi satu boleh katakan kelebihan kepada pengguna supaya kita tidak boleh katakan tertipu. Ya. Kerana dari segi peniaga, mungkin dari segi pakaian, kalau mereka sudah ada simpan stok 2 tahun tak ada, so mungkin kali ini ada kemungkinan boleh katakan stok lama lah, kita boleh katakan stok lama tu, tapi dia nak jual dengan harga baru. So, sebagai pengguna kita rasa macam tu tak patutlah. So ini pun boleh jadi salah satu isu semasa kita nak gunakan talian. Tapi talian akan still membantu kita untuk sema harga. Ya, itulah Dr. Kesavan. Kita lihat pandemik telah pun mencetuskan revolusi peruncitan baharu di Malaysia dengan pengguna rata-ratanya majoritinya beralih kepada secara dalam talian, sama ada untuk membuat perbandingan harga ataupun membuat pembelian secara terus. Apa mungkin pemerhatian Dr. Kesavan melihat kepada tahap pendigitalan operasi peruncit ketika ini? Adakah dilihat perlahan ataupun sudah mula terkejar-kejar untuk memastikan mereka tidak kehilangan pelanggan? Sebagai katakan saya ni sebagai peniaga. Saya peniaga, saya sudah mula, saya ada talian. So pengguna memang mereka boleh hubungi saya melalui talian. Mereka boleh order barangan melalui talian. So I boleh gunakan talian itu memang membantu
Ya, kadang-kadang macam contoh kita nak buat kuih, kita boleh buat pre-order semua tu. Kalau I nak usahakan kuih tu boleh pre-order. Ya. So I gunakan sebagai talian. Ya. Di samping sama, masa yang sama, sekarang kita sudah mula endemik ni, mereka boleh gunakan mengunjungi kedai itu pun boleh. Ya. Tapi pendigitalan masih membantu. Ya. Ya, kerana contoh nak ambil order ke delivery kepada mereka, so dia akan masih lagi membantu ya masa perayaan ini. And then satu lagi ialah masa pendigitalan, sebagai peniaga kita boleh memerhati berapa bilangan stok yang kita perlu prepare dekat kita. Kita tak perlu ada simpan stok yang banyak. Ya. Kerana selepas musim perayaan, so dia kira macam membazir. So dekat sana kita kena ambil kira dia punya kos. So masa tu pendigitalan memang membantu kepada peniaga dan juga pengguna, kedua-dua pihak. Ya. Baik. Sebelum mengakhiri perkongsian mengenai limpahan ekonomi musim perayaan ini, Dr. Kesavan, mungkin saya boleh berikan ruang untuk Dr. Kesavan mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada penonton di luar sana. Okey, dengan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua warga Malaysia. Baik, terima kasih teknologis Dr. Kesavan Nalalutan untuk perkongsian pandangan mengenai topik hari ini, limpahan ekonomi musim perayaan. Apapun sambutan yang paling baik dalam apa jua perayaan ialah berbelanja secara sederhana. Sama ada ketika ekonomi itu bagus ataupun tidak, mungkin itulah sebaik-baiknya bersederhana dan berbelanja secara berhemah. Dan ini juga boleh mengelakkan pembaziran. Baik, Base Malaysia edisi Isnin 24 Oktober 2022 berakhir di sini. Kepada penganut agama Hindu, semoga sambutan Deepavali tahun ini membawa sinar cahaya kegembiraan, kebahagiaan dan kesejahteraan dan juga mengeratkan ikatan tali perhubungan sesama keluarga Malaysia. Bagi pihak penerbitan Base Malaysia, selamat Hari Deepavali kepada semua keluarga Malaysia yang beragama Hindu. Deepavali Now About to Call. Saya Hazel Desmond, salam keluarga Malaysia.